Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Tempat kita bincangkan isu-isu politik yang panas dan penuh dengan kontroversi. Hari ini kita ingin ulaskan satu isu yang sedang menggemparkan Sabah pada saat ini. Saman terhadap Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor dan Kerajaan Negeri Sabah. Tuduhan yang dilemparkan ini bukan kecil-kecil, tetapi ia berkait rapat dengan penyalahgunaan kuasa, pembatalan lesen pembalakan, dan dakwaan penyelewengan dalam jawatan awam. Betulkah semua ini berlaku? Atau ini adalah permainan politik untuk menjatuhkan kerajaan negeri? Mari kita bongkar satu persatu di dalam video kali ini. Baik, tanpa membuang masa, mari kita recap dahulu apa yang sedang berlaku. Pada 12 Mac 2025, dua pihak telah memfailkan saman di Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu terhadap Haji J dan Kerajaan Sabah. Saman ini mendakwa berlaku penyelewengan dan salah guna kuasa berkaitan dengan lesen pembalakan. Peguam Besar Sabah, Brandon Keith Soh, tampil menafikan dakwaan ini dan menyatakan kerajaan negeri akan membela diri sepenuhnya di mahkamah. Beliau menegaskan bahawa dakwaan ini tidak berasas kerana terdapat prosiding undang-undang yang sedang berjalan antara pihak-pihak yang terlibat. Maksudnya kerajaan negeri tidak akan diam diri. Mereka akan lawan habis-habisan. Sekarang mari kita lihat siapa yang sebenarnya menyaman kerajaan Sabah ini. Plaintiff dalam kes ini adalah Sabah Forest Industries Sendirian Berhad dan seorang individu bernama Narendra Kumar Chunilal Rugnat. Mereka mendakwa bahawa Ketua Menteri Sabah telah membatalkan kontrak lesen pembalakan mereka dan memberikan kawasan pembalakan itu kepada 3 syarikat yang lain. Ini yang membuatkan mereka terasa teraniaya. Mereka menuntut pelbagai bentuk pampasan dan juga ganti rugi, termasuklah deklarasi mahkamah bahawa Haji J telah menyalahgunakan kuasanya untuk kepentingan sendiri dan kerajaan negeri bertanggung jawab membayar segala kerugian yang didakwa telah mereka alami. Antara tuntutan yang dikemukakan adalah bayaran ganti rugi lebih 1.4 bilion ringgit serta faedah sebanyak 5% dari tahun 2021 hinggalah tahun 2024. Bayangkan, 1.4 bilion ringgit itu bukanlah jumlah yang kecil tetapi sangatlah besar. Persoalannya sekarang, adakah ini benar-benar satu kes penyalahgunaan kuasa ataupun ini hanyalah helah politik? Ini bukan kali pertama kerajaan Sabah dikaitkan dengan isu pembalakan. Sebelum ini ada laporan mengenai aktiviti pembalakan haram di Sabah yang dikatakan dilakukan secara berleluasa. Pada Disember 2024, Jabatan Perhutanan Sabah menafikan dakwaan pembalakan haram yang dibuat oleh Sarawak Report dan mendakwa laporan itu berniat jahat. Ini menunjukkan bahawa isu pembalakan di Sabah memang sesuatu yang kontroversi dan sering menjadi perbincangan. Kalau kita lihat sejarah, pada tahun 2019, kerajaan negeri juga pernah berdepan dengan saman besar-besaran berkaitan dengan pembalakan. Sebuah syarikat bernama Bunrich Sendirian Berhad menyaman kerajaan Sabah sebanyak 91.6 juta ringgit kerana keputusan kerajaan mengharamkan ekspor balak. Mereka mendakwa tindakan itu menjejaskan perniagaan mereka dan bertentangan dengan perlembagaan. Jadi adakah kes saman kali ini hanya satu lagi episod dalam drama politik Sabah?
Satu lagi persoalan yang perlu kita fikirkan adalah sejauh mana ketelusan Kerajaan Sabah dalam menguruskan sumber hutan negeri. Kita semua tahu bahwa Sabah mempunyai kekayaan sumber alam yang luar biasa. Tapi kalau ada pihak tertentu yang boleh mengatur lesen pembalakan untuk kepentingan sendiri, ini sesuatu yang amat membimbangkan. Bagaimana kerajaan negeri memastikan bahwa semua keputusan dibuat secara adil dan tidak berat sebelah? Adakah sistem pemantauan yang sedia ada cukup berkesan? Kita juga tidak boleh tolak kemungkinan bahwa saman ini ada kaitan dengan politik. Sabah bukan negeri yang stabil dari segi politik. Sejak pilihan raya negeri 2020, Kerajaan Sabah sudah pun melalui pelbagai dengan cabaran. Gabungan Rakyat Sabah yang diketuai Haji Jinor sentiasa berdepan dengan tekanan, baik dari pembangkang maupun sekutunya sendiri. Ingat lagikah macam mana UMNO Sabah sebelum ini pernah cuba untuk menjatuhkan Haji J? Jadi, adakah saman ini sebahagian daripada strategi politik untuk menggugat kedudukan Haji J sebagai Ketua Menteri? Kalau kita lihat secara lebih luas, isu ini juga berkaitan dengan kuasa autonomi Sabah. Sabah sering menuntut lebih banyak kuasa untuk menguruskan sumber alamnya sendiri berdasarkan Perjanjian Malaysia 1963. Tapi kalau benar ada penyelewengan dalam urusan pembalakan ini, bukankah ini menunjukkan bahwa Sabah belum bersedia untuk menguruskan sumbernya secara bebas? Adakah ini akan memberi alasan kepada kerajaan persekutuan untuk lebih mengawal hasil bumi Sabah? Selain itu juga, kita kena fikirkan impak terhadap ekonomi dan juga alam sekitar. Pembalakan adalah industri penting bagi Sabah. Tetapi, jika industri ini dikawal oleh tangan-tangan gaib yang hanya mengejar keuntungan tanpa memikirkan kesan jangka panjang, ia boleh membawa kepada rakyat Sabah sendiri. Adakah rakyat Sabah benar-benar mendapat manfaat daripada hasil pembalakan ini? Atau hanya beberapa individu sahaja yang mengaut keuntungan besar? Dan satu perkara lagi yang menarik, peranan media di dalam isu ini. Bila ada berita besar macam ini, kita mesti tanya, siapa yang untung dan siapa yang rugi jika isu ini diperbesar-besarkan? Media boleh membentuk persepsi rakyat. Jika laporan dibuat dengan objektif, ia membantu rakyat memahami keadaan sebenar. Tapi jika ada agenda tersembunyi, ia boleh menimbulkan kekeliruan. Jadi adakah media memainkan peranan neutral dalam kes ini ataupun ada pihak tertentu yang menggunakan media untuk menyerang kerajaan negeri? Apapun kes ini pasti akan menjadi perhatian semua pihak. Sama ada dakwaan ini benar atau tidak, hanya mahkamah yang boleh menentukan. Tapi satu perkara yang pasti, isu ini bukan sekadar tentang lesen pembalakan, ia tentang kuasa, politik, ekonomi dan masa depan Sabah. Jika benar ada salah laku, tindakan tegas mestilah diambil. Tapi kalau ini hanya permainan politik, maka rakyat Sabah perlu bijak menilai dan tidak terpengaruh dengan propaganda pihak tertentu. Jadi apakah pendapat Anda semua? Adakah ini satu pendedahan besar tentang salah guna kuasa di Sabah? Atau ini hanyalah satu lagi episod dalam percaturan politik negeri? Adakah kerajaan Sabah benar-benar bersih dalam urusan pembalakan atau ada sesuatu yang cuba disembunyikan? Kita ingin tahu apakah pendapat Anda semua. Jangan lupa untuk tinggalkan komen Anda, ulaskan pendapat serta pandangan Anda di ruangan komen di bawah. Dan yang paling penting, kalau Anda ingin terus ikuti perkembangan politik Sabah dan juga tanah air kita Malaysia, pastikan Anda like, share, dan subscribe ke channel ini Current Sphere MY. Kita jumpa lagi di dalam video yang seterusnya. Teruskan bersama Current Sphere MY.
untuk berita politik yang lebih mendalam dan penuh kontroversi. Sekian, terima kasih semua.